Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okay, very good ya. Okay. Petang ni ya, until about 4:45 kita ada lebih kurang 40 minit together. So what we are going to do is we are going to practice impromptu speaking. Kita akan berlatih bercakap tanpa persediaan. Ya, kita perlu berlatih untuk bercakap tanpa persediaan kerana di tempat kerja nanti kita akan lebih banyak berhadapan dengan situasi perlu bercakap tanpa bersedia daripada situasi kita bercakap dengan persediaan. Selalunya macam mana? Tiba-tiba datang pejabat, masuk dalam bilik mesyuarat, bos tanya, apa pandangan awak tentang perkara ni? Dah, maksudnya bila diminta pandangan tu, maksudnya kita kena menyampaikan dengan bersedia ke tanpa bersedia? Tunggu dulu bos, saya nak bersedia dulu. Saya nak prepare dulu. Tak boleh. Ya. Jadi kalau bos tanya apa pandangan, kita kena bagi pandangan kita pada waktu itu juga. Ya. Adakah kita rasanya perlu tak kita buat baju korporat? Apa pandangan awak? Cakaplah, pada pandangan saya kita perlu atau kita tak perlu, dah bagi sebab-sebabnya. Ya. Jadi kita lebih berhadapan dengan situasi, kita perlu menyampaikan pandangan kita tanpa persediaan daripada bersedia. Oleh kerana itu, baiklah kita berlatih supaya kita dapat membiasakan diri kita meluahkan, memberi pandangan kita ya tanpa persediaan. Can you understand this? Faham tak? Okey. Jadi tak payah bersedia. Jadi apa yang kita akan buat sekarang, saya akan demo dulu dengan beberapa peserta. Saya akan panggil peserta. Panggil nama. Lepas tu saya akan minta pandangan peserta itu tentang perkara ini atau perkara itu dan peserta itu teruslah menjawab. Ya, terus menjawab. Cara nak menjawab, terima kasih kerana meminta pandangan saya dan saya teruja kerana dipanggil untuk memberi pandangan saya tentang perkara ini. Pada pandangan saya, sambunglah. Boleh? Kita cuba dulu ya. Kita cuba dulu. Jangan takut. On your camera semua. On camera. On camera semua. On camera. On camera. Okey, saya nak cuba dulu dengan Aisyah. Aisyah, kita buat dalam BM dulu ya. Pusingan pertama kita buat dalam BM dulu. Okey, Aisyah, get ready. Okay. Okey. Okey, Aisyah, get ready. Aisyah, Ya, kita saya. ada menerima cadangan untuk membuat baju korporat. Pada pandangan Aisyah, adakah perlu kita membuat baju korporat? Okey, pada pandangan saya Encik Azmi, saya rasa kita perlu buat baju corporate sebabnya P3. Okey, pada pandangan saya Encik Azmi, saya rasa kita perlu buat baju corporate supaya orang lebih mudah untuk mengenali kita dan orang tak akan tersilap kita dengan orang biasa. Orang akan anggap kita sebagai pekerja. Okey. Dah itu saja. Bagi dia tiga sebab. Pada pandangan saya, kita memerlukan baju korporat kerana tiga sebab. Pertama, supaya orang mudah mengenali kita sebagai warga kerja organisasi ini. Dari jauh orang nampak kita pakai baju korporat ni, orang dari jauh orang tahu. Inilah warga kerjanya dan boleh terus pergi berjumpa dengan warga kita jika mereka memerlukan bantuan dan sebagainya. Kedua, supaya kita ada identiti, ada semangat kekitaan. Jadi kita semua pakai baju sama, maka kita rasa kita ni kerja satu organisasi yang sama, satu family. Dan oleh kerana itu kita akan tolong menolong ya sesama sendiri. Ya, yang ketiga, kita
ada faedah juga memakaikan baju korporat kerana bila kita memakai baju korporat, kita tak perlu setiap pagi untuk berfikir nak pakai baju apa nak pergi kerja. Kerana hari-hari pun pakai baju korporat, baju yang sama. Jadi mudah, tak perlu nak fikir. Kalau tidak, saya perlu berfikir selama setengah jam setiap hari, nak fikir nak pakai baju apa, nak dipadankan dengan seluar apa, nak dipadankan dengan tudung warna apa dan sebagainya. Jadi kalau pakai baju korporat tak perlu fikir panjang, saya capai, pakai dan boleh pergi ke kerja. Ya, oleh kerana itu saya mencadangkan kepada tuan, kita teruslah dengan cadangan itu, kita buatkan baju korporat untuk semua warga kerja syarikat ini. Okey. Boleh? Panjanglah sikit. Bagi 1, 2, 3. Okey, bagi sebab ya. 2 ataupun 3 lah. Saya tak ada paksa 3 ya. Paling kurang 2 sebab. Okey, ini memaksa anda untuk menstrukturkan idea anda dalam bentuk 1, 2. Okey? Boleh? Okey, terima kasih Aisyah. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Okey, jom kita pilih lain pula. Saya nak pilih siapa yang nak cakap kali ni ya. Nur Ain. Nur Ain. Ya, saya. Ya. Nur Ain, adakah perlu untuk syarikat kita mengadakan pantry? Okey, terima kasih kepada Sir Azmi yang meminta pandangan saya. So, pada pandangan saya, kita memang perlukan pantry. Sebab, ada 3 sebab. Salah satunya, yang pertama sekali, kita punya staff makin ramai. Okay. Yang kedua, mana kabel? Okay. Yang kedua, sekarang PKP, jadinya kedai makan dah tak buka. So, kita perlukan stok makanan. Yang ketiga, kita pun boleh jimat. Kadang-kadang ada yang tak bawa bekal datang ke office. So, mungkin boleh makan di pantry dan jimat masa untuk keluar beli makanan. So, makan je kat pantry. Ukuran pun makin rapat. Okay. So, itu pandangan saya. So, wajib wujudkan pantry. Wajar ke wajib? Wajar. Wajib terus. Okay, wajar. Wajib terus. Wajib adakan pantry. Okey, bagus Ain, bagus. Thank you. Okey, itu caranya. Bagus. Okey, kita cuba lagi ya. Kita cuba seorang lagi, lepas tu kita boleh berlatih dalam kumpulan masing-masing. Lokman. Ya, sir. Saya baru menerima cadangan Lokman. Cadangan untuk kita menubuhkan tim netball. Rasa wajar ke tak kita nak tubuhkan netball ni, Lokman? Okey, Encik Azmi, terima kasih sebab minta pandangan daripada saya. Pada pendapat saya akan menubuhkan tim netball ni salah satu cadangan yang baiklah sebab yang pertamanya lagi dan yang kedua kita dapat menguatkan lagi silaturahim tu sebab seperti mana yang kita tahu netball ni permainan yang dalam berpasukan ni dia dapat bina semangat kerjasama yang tinggi antara satu sama lain. Dan yang ketiga tak ada idea dah pula sir. Janganlah cakap tak ada idea. Itu sajalah. Cakap itu sajalah pandangan yang ketiga ni kita dapat. Nampak apa? Okey, itu sajalah pandangan saya Cik Azmi. So keputusannya, pendapat saya wajarlah kalau kita bina satu tim netball dalam organisasi kita ni. Okey, bagus. Jadi gerakan tangan tu ada, suara pun ada. Cuma bila kita tak ada idea, janganlah cakap tak ada idea, tak tahu apa nak cakap. Jangan cakap itulah. Kan? Itu je lah pandangan saya. Kan? Jadi saya harap kita teruskan dengan cadangan ini, kita adakan tim netball. Tentulah kan. Tapi jangan cakap tak ada idea lah. Okey? Ya, Cik. Okey. Okey, jadi yang itu wajar kita tubuhkan tim netball. Okey. Ni siapa ni? Muhammad Amal. Okey,
Adakah wajar saya ada terima cadangan baru-baru ni daripada setiausaha kelab sukan kita, cadangan untuk menubuhkan satu tim netball kita. Rasa amal wajar ke tidak? Cuba bagi negatifnya. Okey, terima kasih Tuan Azmi sebab meminta pendapat dari saya. Pada pendapat saya tak wajar untuk kita menubuhkan satu kumpulan netball. Tangan. Satu kumpulan netball tak wajar. Sebab dekat office ni staff dia kita dua saja. Kita dua je? Kita dua saja. Lepas tu kita dua lelaki netball, mana untuk perempuan. Itu poin kedua saya. Yang poin ketiga pula, netball ni agak tak komersial untuk menaikkan nama company kita. So saya rasa tak wajar lah untuk kita buat tim netball. Yelah, mustahil. Bukan tak wajar, mustahil. Betul jugalah. Saya rasa tak payahlah kita buat. Kita cancel je cadangan ni. Okey. Hantar memo pada setiausaha kelab sukan kita. Kita tolak. Cadangan dia nak tubuhkan pasukan netball. Okey. Okey. Okey, jadi cadangan ni, pandangan awak ni positif pun boleh, negatif pun boleh. Tapi kalau kena bagi sebab lah. Positif pun kena bagi sebab. Negatif pun kena bagi sebab. Negatif lagi lah kena bagi sebab. Jangan terus nak. Saya rasa tak wajar lah. Jangan macam tu je. Kena bagi sebab. Ya, kenapa rasanya tidak wajar. Okey. Jadi biasakan diri kita apabila kita diminta pandangan. Sebab bos akan minta pandangan kita. Ini itu kan. Jadi bagilah 2 ataupun 3 sebab kenapa kita fikir wajar. Ataupun kenapa kita fikir tidak wajar. Okey. Tak ada betul, tak ada salah. Sebab ini adalah pandangan peribadi kita. Bos tanya kita. Kita bagilah nasihat bagi pandangan kita. Ya. Dan kita akan meneruskan sesi ini dalam kumpulan masing-masing. Saya akan pecahkan balik. Jadi, anda tanyalah. Ya, rakan-rakan anda. Okey, contohnya macam tadi kan. Tadi saya tanya Encik Amal kan. Sekarang ni Encik Amal pula pilih seorang. Pilih sebut nama, petik nama. Saya pilih yang tak pernah dipilih lagi, Hafiz Hashim. Hafiz, on Hafiz. Okey Hafiz, bagi apa pandangan yang kau nak minta Hafiz ni? Okey, Hafiz, Encik Hafiz. Ya. Saya nak tanya pendapat awak mengenai wajarkah bos saya bolehkah saya nak kacau awak malam-malam lepas office hour? Pada pendapat awak? Okay, terima kasih Cik Amar. Okay, pada pandangan saya tak wajar lah nak kacau orang lepas office hour. Melainkan kalau ada benda yang mustahak lah. Kalau setakat kacau-kacau. Kalau ada dua sebab kenapa tak wajar. Tak wajar sebabnya saya ada yang pertama saya ada live saya juga di rumah selain kerja. So yang keduanya bagi saya jangan selepas habis kerja tu saya memerlukan privacy life lah. So saya tak suka diganggu lah selepas kerja. Itu saja. Oleh kerana itu saya membuat konklusi yang kacau. Oleh kerana itu pada pandangan saya kacau saya selepas office hour sangatlah tidak wajar dan perlu dihindarkan. Okey, itu saja. Okey, bagus. Rupanya kacau mungkin pasal kerja lah kot, telefon ke apa ke. Mula-mula risau juga saya, kacau apa ni? Yang mengacau masa kerja ni tentang apa? Rupanya pasal kerja kan, pasal bersosial ke apa ke. Okey, lain. Okey Hafiz. Okey, jadi lepas tu Hafiz pula pilih nama orang dan bertanya. Ya, Hafiz pula pilih seorang tanya macam tu. Okay, saya pilih Daniel lah. Daniel. Okay, Daniel, saya nak pandangan awak tentang wajar ke PMB ni ambil hanya 5% saja dalam untuk diserap. Apa pandangan Daniel?
Hafiz kerana tanya tentang pandangan saya. Tentang pandangan saya rasa tak wajar. Saya rasa PNB patut ambil 100%. Sebab sebab pertama pandangan saya rasa semua kita layak untuk kerja dekat PNB sebab kita semua ada qualification yang PNB nak kan. Sebab saya tahu setiap orang daripada kita semua bagus. Semua kalau kerja ikhlas. Jarang datang lewat. Semua kira benda tu yang PNB nak lah. Kita ada ilmu kita sendiri. Yang kedua, saya rasa Dua. Yang kedua, saya rasa saya dah tak rasa benda. Saya tak tahu Janganlah rasa. Pada pandangan saya, jangan cakap rasa. Pada pandangan saya. Rasa ni tak profesional. Pada pandangan saya, saya rasa pada pandangan saya. Pandangan rasa balik. Okey, pandangan. Pada pandangan saya, PNB patutnya maybe itu je kot pandangan saya. Saya dah tak ada pandangan lain. Tak payah cakap tak ada pandangan lain. Terus saja. Maka conclusionnya maka saya mencadangkan agar PNB untuk ambil semua daripada kita untuk jadi diserapkan ke dalam PNB. Saya tak tahu apa saya cakap. Janganlah cakap tu. Jangan cakap tak tahu apa je. Diam je. Okey, dah. Itu je. Okey, bagus. Hebat. Hidup dah ni. Guys. Okey, tolong jangan cakap sebenarnya saya tak ada apa idea. Sebenarnya saya tak tahu apa nak cakap. Itu je. Saya tak tahu apa lagi nak cakap. Saya nervous ni. Saya tak bersedia ni. So these are negative words that you shouldn't say in your when you are delivering your presentation. Okay, jangan cakap kata-kata begini ya. Contohnya dalam itu juga kalau kita pergi temu duga. Jangan sebenarnya saya pada pandangan saya tak layak untuk jawatan ni. Saya tak layak, sila keluar pintu. Kan? Jadi walaupun kita rasa sebenarnya kita ni underqualified. Orang ni nak yang hebat-hebat ni, saya ni underqualified. Diam je, jangan cakap. Dia panggil tu maksudnya underqualified. Okay? Okay, jadi sebenarnya saya minta maaf lah, saya nak tarik diri. Diam. Nak tarik diri, memang dia akan kata, di situ pintu. Alright? So Danny tadi pun cakap juga kata contohnya, saya tak ada apa lagi nak cakap lah, tak ada apa nak cakap lah. Jangan cakap, dah habis dah. Okay? Lepas tu nanti kita continue lagi. Danny pula panggil siapa? Bagi pula satu minta pula pandangan dia untuk satu perkara. Jadi kita terus sambung begitu ya. Jadi I will break you into your groups. 8 grup je tadi. Dalam bahasa Melayu pusingan ni dalam bahasa Melayu. Okey, kemudiannya berterusan sehingga saya kata berhenti. Mungkin 2 pusingan atau 3 pusingan ya. Dan ingat, biasakan diri guna ungkapan pada pandangan saya. Ya, terima kasih kerana meminta pandangan saya. Pada pandangan saya, yang itu lebih profesional. Janganlah guna pada saya rasa. Saya ingat kan? Janganlah ingat, okey? Rasa jangan. Pada pandangan saya. Okey? Boleh ke tidak? Boleh. Boleh ya? Okey, so I will break you into your rooms ya. Saya buat bilik-bilik yang baru. Okay, bye. I will see you in your rooms. Cakap bersemangat sikit, sungguh-sungguh. Okay. You can do it. Ada. Okay. Okey, izinkan saya untuk tanyakan soalan kepada Encik Amar. Okey, Amar? Boleh. So, Amar, apa pendapat awak tentang COVID-19 yang dilanda sekarang dan kerajaan telah melaksanakan PKP? Adakah wajar ataupun tidak wajar, Amar?
Okey, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada Irfan Izzat. Ya. Okey, boleh tak kita juruskan soalan-soalan kita kepada soalan-soalan berkaitan dengan korporat. Okey, boleh. COVID ni masalah negara, korporat lah. Kalau korporat mungkin kita tukar. Adakah wajar untuk syarikat kita melibatkan dalam program kita beli vaksin tu untuk warga kita? Mungkin kita tukar macam tu kan? Ya. Okey, ulang balik soalan. Mungkin benda lain nak tanya. Okey, Amar. Tanya Amar. Dah nak ready soalan, tanya dulu. Kita pula. Okey. Saya ada. Okey, silakan Syafiqah. Okey, wajarkah kadar gaji di syarikat kita dinaikkan? Encik Amar. Jawab. Okey, terima kasih atas pertanyaan yang ditanyakan oleh Nur Syafiqah. Ya, sangatlah wajar. Disebabkan pada pandangan saya. Sangatlah wajar pada pandangan saya rasa semua orang patut diberikan kenaikan gaji atas patut dinaikkan gaji disebabkan semua telah memberi dua. Sebabkan pertama. Disebabkan yang pertama faktor KPI yang telah berjaya oleh semua ahli corporate di sini. And faktor yang kedua, faktor yang kedua tak ada apa masalah yang diberikan kepada syarikat. Dan faktor yang ketiga adalah disebabkan menaikkan semangat kaki tangan kita untuk datang kerja. Dengan ada kenaikan gaji ni, dia dapat menaikkan semangat dan memotivasikan kita terus berjuang dalam sektor yang kita ceburi ni. Dan insyaAllah semua orang akan dapat bonus pada tahun ni. Ya. Oh, ni macam mabuk ketum ni kau jawab soalan kau ni, pandangan kau ni. Saya nak bagi jawapan, dia kata saya kena fikir untuk gesture lagi. So tu dah macam keliru dah. Macam Okey, tak biasa lagi. Tak apa. Pandangan pun tak ada betul, tak ada salah. Gentam je. Okey, bagus. Terima kasih. Okey, Aman, kau pula pilih nama orang. Hentam. Okey, tangan. Wajarkah sesebuah syarikat? Panggillah nama dulu. Panggil nama orangnya. Anis ke? Ain ke? Okey, saya ingin tunjukkan soalan ini kepada Anis Tasha. Anis. Wajarkah semua pekerja harus diberikan vaksin secara percuma? Bukan daripada kerajaan tapi daripada company itu sendiri. Okey, terima kasih Encik Amar. So pada pandangan saya, wajarlah setiap pekerja tu diberi vaksin. Ini kerana untuk mengelakkan daripada setiap pekerja dengan kos yang diambil kerana ada dua sebab. Pertama kita apa yang dah belajar tu sesuai dengan kerja yang kita apply tu, kita dah ada kemahiran tu, jadi saya rasa wajarlah fresh graduate dapat gaji yang lah. Sekian, terima kasih. Dapat apa? Gaji yang sesuai dengan kos yang diambil lah. Qualification. Kos dan
gaji yang sesuai dengan qualification. Okey, jadi wajar. Cadangan itu wajar. Ya. Okey. Okey, bagus. Tepukkan, tepukkan. Okey, Fika. Okey, jangan takut. Ya. Kita buang rasa takut kita. Ini pandangan kita, orang dah tanya, kita bagi. Dia tanya kita. Kalau dia tak tanya kita tak adalah bagi kan. Jadi janganlah takut. Bagi je lah pandangan kita. Ya, dan ini selalu berlaku ya, dalam mesyuarat, bila kita masuk bilik bos akan tanya kita. Jadi kita jangan takut nak bagi pandangan kita. Kadang-kadang memang bos memang memerlukan pandangan kita sebab dia pun tak tahu apa yang sesuai. Itu dia tanya kita kan. Kadang-kadang dia tanya kita sebab dia nak menguji kita. Jadi apa pun sebabnya kita tolak tepi, tak perlu fikir banyak. Yang penting kita jawab. Bila dia tanya, kita menjawab. Tak tahulah bos. Entahlah, tak tahu. Kan? Jangan macam tu. That one no good. Okay? Jadi sekarang Fika, pilih pula seorang, tanya. Minta pandangan. Saya nak minta pandangan Syahrul. Syahrul. Apa pandangan Syahrul jika company kita mengambil pekerja baru? Bagus. Terima kasih Puan Afika kerana bertanyakan pendapat saya. Bagi pendapat saya, bagi pendapat saya berpendapat bahawa company kita ni, syarikat kita perlu mengambil pekerja yang baru. Syarikat kita perlu mengambil pekerja yang baru disebabkan kita kekurangan tenaga pekerja dan produktiviti pekerja semasa telah berkurang akibat daripada kekurangan tenaga pekerja. Yang kedua, kita juga perlu untuk meningkatkan kita juga perlu meningkatkan meramaikan pekerja kita kerana untuk meningkatkan sales ataupun jualan kita yang semakin lama makin berkurang. So jadi apabila kita mengambil lagi lama pekerja, kita juga boleh memperbanyakkan ataupun meningkatkan tahap jualan kita semakin baik untuk syarikat kita. Yang ketiga, kita juga perlu mengambil tenaga pekerja. Yang ketiga, kita perlu mengambil pekerja baru supaya dapat memberikan exposure ataupun pengalaman kepada khususnya kepada fresh graduate ataupun graduan-graduan yang baru habis belajar supaya mereka lebih peka ataupun lebih mendapat pengalaman untuk di Hello. Okey, teruskan. Saya rasa wajar untuk mengadakan. Tak nak rasa. Pada pandangan saya. Dengan mengadakan program seperti Family Day atau vacation bersama co-workers, wajar kerana dengan mengadakan event seperti itu. Pandang lubang kamera. Macam tu lagi bagus. Dengan mengadakan event seperti Family Day akan merapatkan silaturahim antara co-workers. Selain dari itu, pandang lubang kamera. wajar kerana pandang lubang kamera Nadia. Wajar kerana apabila kita mengadakan Family Day, kita boleh saling kenal mengenali. Dapat saling mengenali dengan pandang lubang kamera Nadia, lubang kamera. Itu bagus. Lubang kamera. Dan dapat saling kenal mengenali dengan staf-staf lain dengan lagi mendalam. Ini satu perkara yang baik kerana
apabila kita memerlukan bantuan daripada jabatan lain, kita tahu siapa yang kita nak panggil. Ini satu perkara yang baik kerana apabila kita perlukan bantuan daripada jabatan lain, kita dapat tahu kita akan cari siapa. Kesimpulannya, saya rasa sangat wajarlah untuk mengadakan family day. Company kita untuk ada family day. Hebat Nadia, very good. I'm impressed. Tepuk tangan. Okay, very good Nadia. I'm impressed. So what you should do is, remember, look at the camera. Look at the camera. Look at the camera. Okay. Don't forget to look at the camera. Ini bila kita deliver online. Bila kita present depan bos kita kena pandang bos kita. Bos kita tanya, kita kena pandang dia. Janganlah pandang orang lain pula ya. Ataupun tempat lain. Okay Nadia? Look at the camera. Okay, saya tahu. Nadia tengok saya dekat skrin, betul. Tapi pasal kamera tu berjauhan daripada skrin. Jadi Nadia kena adjust sikit lah ya untuk melihat kamera. Ya. Okay. Well done. Teruskan je. Okay, Nadia pula bertanya. Saya tanya Munirah. Okay, kejap. Okay, kita nak tukar rentak pula. I want you to ask Munirah a question in English and Munirah please respond in English. Okay. What do you think about tanya tu. What do you think about having a charity event? Our company to have a charity event once in a while. Thank you, Miss Nurul Nadia. Thank you for the asking for my opinion. Thank you for asking for opinion. Thank you for asking for the opinion. My opinion. Thank you for asking for my opinion. Thank you for asking me. Sorry. Thank you for asking me for my opinion. Itu betul. Sorry Okay, thank you, Miss Nadia, for asking my opinion. I really agree to have our company to have a charity event once a while. There are two reasons why our company should have a charity event. First, charity event can bring our staff together, cooperate together, and help the needy to help them Terus. Saya broadcast message pada semua ya. Teruskan je. Continue. Just continue Munirah. Okay. Charity event can also make our company like we build our brand of our company. Our reputation. Just a moment before you. Jap. Sorry. Not off camera. Battery almost to die. Sorry. Okay. Okay. So back to the opinion. Yes, it will build our company reputation and brand. You're saying. So all in all, I really agree in my personal opinion, so that our company organize a charity event. Perlukan waktu rehat.
Okay. Dan sebab yang ketiga, kenapa lelaki perlukan cuti selepas bersalin adalah untuk meriliskan stres lelaki-lelaki yang melayan perempuan sewaktu mengandung. Sebab macam tahu perangai perempuan sewaktu mengandung kadang-kadang tak terjangkau dek fikiran lah. Kadang-kadang kalau kita tengok baca berita tu kadang-kadang memang banyak yang merepek. Jadi untuk jagakan jaga mental health perempuan ni, okay, selain itu saya nak mencadangkan bahawa lelaki juga perlu ada cuti selepas bersalin. Okay, next question. Okay, bagus. Okay, very good ya. Aku nak tanya lah, engkau ni adik kau dengan Zati ni adik-beradik ke apa lah? Baju sama. Baju sama kan? Tudung sama, baju sama. Tadi tak nampak. Ni kembar se. Tak, tadi kat depan sana aku tak nampak. Memang tak nampak. Tapi bila masuk bilik ni, nampak bila sama. Nampak macam kembar ke apa ke diorang ni kan? Adik-beradik ke? Tudung sama, baju sama. Okay, Arina, we change to English, okay? English. So now question and answer. Yeah, okay. Jadi kita guna bila tanya, what is your opinion? Jawapan kita, in my opinion. Macam tu ya. Okay. So I want to ask Luqman. Luqman, what is your opinion? Yeah. Okay, Luqman, what is your opinion regarding the opening of kita dah freeze dah kat sini. Kota Baru jauh dari KL. Factory during MC. Hilang terus. Hujan kemarin dengar tak? Oh, Kota Baru hujan. Again Arina. Okay, apa dia Arina? What is your opinion? What is your opinion regarding the opening of our disagree? Oh, okay. Okay, thank you Miss Arina for asking me. For asking me. For okay, my opinion. Okay. Yeah. In my opinion. Ya, betul. Soalan dia apa tadi sah? Aku pun tak dengar. Ada terputus-putus saja. Okay, kau dengar. Tanya dia lah. Open during MCO. Macam Asnaf. Asnaf. Ini sebenarnya untuk the Asnaf. Okay, Zat, you can ask Ain. Okay. Ain, can you suggest me? No, bukan suggest. Okay, kita tanya opinion, pendapat Okay, what is your opinion? What is your opinion if I get a trainer for me to get a physical exercise? Do you understand? Sorry sir, it's unclear. It's speaker exercise. Okay. Can you give me an opinion about what if I get a trainer for train me to get a more healthy life? Okay, I see. All right. So, thank you for asking my opinion. So, what can I give from my perspective opinion is,
I think it's good for you to have a trader, for you to keep a healthy life. Because a few reasons, maybe I can give 2 reasons. First of all, you will have a schedule, a good schedule to train, and then the second one, you will slowly build up your muscle. So maybe you can be more gentleman and good for a future husband for someone. It will up your market. I think so. I think that's a good for you to. Good. Okay. Betul. Saya setuju. Kita tukar letak BI. English. Dah round 2 dah. Ya. Okay. Kami daripada BI tukar BM pula. Oh, daripada BM tukar BI pula. Tukar BM pula. Okay. Tak apa, continue. Harap pula. Apa? Continue, saya kira. Nak tanya soalan lah. Okay. Nak tanya soalan dekat Firdaus. Wajar tak kalau fresh grad ni gaji dia macam 2,000 je macam tu? Thank you for your question, Shakira. I think in my opinion, for as a fresher, I think we have only theoretical knowledge, but we can do hard work for our organization, and we will put our effort for the progress for organization. So I think wajar lah. Reasonable. I think we should when we work harder, we must to get some like some when we make work harder, we can get we should be paid a higher salary. Okay, we should be paid as a level what we work. So for me, yes. That's all from me. Therefore, I hope. Therefore, in my opinion. I think. What? Fresh graduate kan? Tadi cakap fresh graduate kan? Therefore, in my opinion, fresh graduate should get a salary. Equal 2,000 performance. Dia on make therefore, in my opinion, it is reasonable. It is reasonable to get their salary as RM2,000. 2,000 ringgit. Okay, bagus. Thank you, Cik Firdaus. Okay, hentam aja Firdaus, tak apa. Saya dulu pada umur awak pun tak adalah bercakap bahasa Inggeris macam saya bercakap sekarang ya. Tapi umur saya dah 51. Awak baru lagi bermula. Awak baru 24, 25 saya rasa. Betul tak? Betul. Jadi banyak lagi masa nak kejar. 25 tahun lagi nak kejar. Tak apa. Jadi mula daripada sekarang, speak in English and you will improve. By the time you are 50, insyaAllah you will be speaking like me. Alright? Thank you, sir. Continue. I want to go to another room. Continue ya. Yes, sir. Soalan. Okay, soalan. Hello everybody. Hello. Okay, continue. Pada pendapat saya berkesan. Kita tukar ke bahasa Inggeris? Tukar ke bahasa Inggeris. Question and answers in English now. Okay. In my opinion, I think using this platform can be useful for us since we need to face with COVID-19
And I think applications such like Zoom meeting, Microsoft Teams, and so on, we can share screen, I mean PowerPoint, to share what we want to Share the message that we want to convey. Share the message that we want to convey. We can share the message that we want to convey. And then I think that's all. Apa dia? Therefore, in my opinion, we can still use platforms such Zoom meeting, Microsoft Teams to do meeting. To conduct our meetings. To conduct our meeting, even though we are not face to face. When do a meeting session together. Bagus. Okay, now Siti, very good ya Siti. Hentam saja tak apa. Now I want you to choose another participant and you ask. Okay, I will ask Miss Aisha. What is your opinion about Hi, Jasmine. Hi, sir. Wah. Bilik semua perempuan ya. Lepas tu Akila dengan Akila. Double Akila in this double. Yes, double Akila. Continue. No, actually we were talking about movies. Talking about movies. Cakaplah, tanya in your opinion. Okay, what is your opinion about the character played by Johnny Depp in the movie Pirates of the Caribbean? Tanya dah apa-apa pun. In your opinion. Jawapan dia in my opinion. Macam tu. Kalau nak cakap pasal movie lah. Okay. Continue. I will ask Akila Halim. Akila. Yes, Akila. Okay, what is your opinion about the character of Lupita Nyong'o in the movie Us? First of all, Lupita is mother. Dah lupa lah cerita ni. Betul-betul mother tu. Sekejap I ingat balik cerita ni. Lupalah. Hentam aja lah. Okay. I think the character is great. They play. Wait. Thank you for asking me. Okay. And thank you for asking me for my opinion. Cakap tu sikit. Thank you, Akila, for asking me my opinion. Based on my opinion, I think that the mother played a great role on this movie. The mother played a great role in this movie. The mother played a great role in this movie. And the second one, this movie make my mind blown because the plot twist is awesome. And overall, I think this is a great movie to watch lah. The plot twist is simply awesome. Awesome. The plot twist is simply awesome, guys. Right. Overall, you guys have to watch this movie because I strongly recommend you guys to watch this movie. Okay. Enough already. Wrap it up. I'm calling all of you back to the main room. Yeah. Okay. Okay. See all of you back in the main room.
Okay, welcome back. Nanti yang buat. Awal Nanti yang buat dah. Lawa se. Buat kat mana? Amanah tu. Yeah, welcome back. Okay, masa mencemburui kita. Okay, dah sudah masanya menunjukkan jam 4:57. 4:57, time for us to say goodbye. This is the end of the second day session ya, hari kedua ya. Okay, so before we go, kita nak ambil gambar dulu, boleh tak? Boleh. Boleh. Okay, Luqman on camera. Dani, okay, Syarul on camera. Okay, kita akan posing ya. Okay, bersedia. 1, 2, 3. Okay. Sekejap. I want to go to the second screen. There's so many of us ya. Okay, Faris, senyumlah. Faris, kau ni daripada pagi tadi tak senyum. Okay. Okay, Hana, Hafiz, semua senyum. Syakina pun dah pakai kacamata dah. Okay, get ready. 1, 2, 3. Senyum. Okay, cute gila. Okay, so now we will say goodbye. Thank you very much for your participation. I'm very happy. Esok kita akan belajar pula cara bagaimana kita nak present guna PowerPoint. So tomorrow you will be presenting using PowerPoint, okay? Okay, sir. Have a good rest. Okay, sir. Sekali lagi, saya dengan sukacitanya mengumumkan malam ini tiada kerja rumah. Baik, sir. Kami sayang, sir. Okay, terima kasih. Okay, so when I count 1, 2, 3, sama-sama kita jerit. Yeay! 1, 2, 3. Tak ada buat. Now 1, 2, 3 kita sebut bye-bye. 1, 2, 3. Bye esok. Bye semua. Bye-bye. Bye. Annyeong. Bye. Jumpa esok guys. Besok. Thank you, sir. Assalamualaikum. Thank you sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Rambut sir. Thank you, sir. PM Punya Saloon. rambut, sir. PM Saloon. Boleh makan dengan rambut, sir. Thank you, sir. Okay, bye Akmal. Bye Fika. Bye Faris. Bye Dani. Bye Luqman. Bye Encik Azmi. Bye Encik Nasir. Terima kasih. Bye semua. Okay, jumpa esok ya. Tomorrow is at 9. Okay, bye. Have a good rest ya, Anis. Okay, bye. Thank you, sir. Okay, you're welcome. Bye-bye. Fatra pun bye-bye. 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 Okay, Cik Nasir. Hari ini pun kita dah habis dah. Jadi esok hari pendapat kita ya. Ya, Tuan. Okey. Jadi semuanya selamat. Minta maaf pagi tadi saya lewat pula. Saya tunggulah nak masuk. Kenapalah Cik Nasir ni apa tu tak masukkan saya lagi. Rupanya saya klik link untuk yang hari esok. Kumpulan pasal saya dapat notifikasi. Okey betul. Bukan kumpulan A. Pasal ada 3 kan. Jadi saya okey. salah je. Minta maaf ya. Alright. Okey Tuan. Okey. Cik Nasir tak lambat. Hari ni saya yang lambat. Saya buat kesilapan. Okey. Jadi esok kita mula jam 9 ya. Okey. Terima kasih. Okey Tuan. Salam dengan Puan Rosina ya. Ya insya-Allah Tuan. Jadi saya dah WhatsApp tadi apa tu feedback ya, evaluation dan juga
apa tu pre and post test kita. Jadi Ya, saya dah terima. Okay. Terima kasih. Okay, sama-sama. Okay, bye. Okay, bye. Okay, bye. Alright.